Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan apa itu komunikasi silang budaya. Menurut Sabau, komunikasi silang budaya boleh ditafsirkan sekiranya kita memulakan percakapan dengan seseorang yang berlainan bangsa. Ini dapat dilihat apabila komunikasi berlaku antara dua atau lebih individu yang datang dari pelbagai latar belakang tingkah laku yang berbeza dan setiap individu tersebut memperlihatkan perilaku dalam proses ini. Tindakan yang perlu dilakukan adalah tahap familiarity. Tahap familiarity ini terbagi kepada 3. Yang pertama, tahap sederhana iaitu mencari maklumat dan strategi. Tahap kedua iaitu tahap sederhana memahami konsep dan hubungan antara budaya. Tahap ketiga, kepekaan kepada komunikasi bukan lisan dan mencipta makna iaitu membentuk pendekatan baru atau strategi bersama. Okey. Yang pertama iaitu mencari maklumat dan strategi. Okey. Yang pertama, tahap komunikasi silang budaya boleh dinilai melalui pemikiran terhadap dunia, kepercayaan, tingkah laku, sistem kod serta gambaran terhadap hubungan. Yang kedua, haruslah kita mendalami dahulu konsep budaya dan faktor sesebuah negara tersebut. Yang ketiga, dapat dibendung apabila kita memahami atau mengetahui budaya orang lain. Yang keempat, mengetahui ciri-ciri silang budaya bagi sesebuah negara amat penting dalam memastikan komunikasi dua ahli ini berjalan dengan lancar dan tidak salah erti oleh pihak tersebut. Dalam perundingan antarabangsa, ramai pakar menyatakan bahawa budaya ialah faktor kritikal dalam komunikasi rentas sempadan, merujuk kepada budaya yang mana terdiri daripada bahasa dan tingkah laku seseorang individu tersebut. Okey. Dengan adanya kesepahaman dan pengetahuan akan membolehkan kita berkomunikasi dengan lebih lancar. Dan seterusnya, sosial budaya ini adalah secara tanggapan proses lisan dan bukan lisan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Zainal Abidin, nombor matrik 275066. Slide saya berkisar tentang mencari maklumat dan strategi. Tahap familiarity rendah. Ia terbagi kepada 3 strategi. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, efektif. Dan yang ketiga, tingkah laku. Pertama, kognitif. Sebagai contoh, bertanya kepada orang lain menggunakan internet, komunikasi yang akan berlaku sepanjang hubungan seperti gaya komunikasi, etiket, nilai dan sikap mesti difahami. Yang kedua, efektif. Perlu bersabar dan berfikiran terbuka, melihat perbezaan dengan cara yang unik dan positif, boleh menyesuaikan diri dan fleksibel memandangkan keadaan yang sentiasa berubah-ubah dan sentiasa bersedia untuk membuat konsesi, mengekalkan sikap diplomatik dan menunjukkan kepekaan terhadap keadaan dan senario yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah tingkah laku. Tingkah laku ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, akomodasi dan divergen. Akomodasi ialah memberi tumpuan ketika orang lain sedang bercakap dan cuba memahami apa yang disampaikan. Manakala divergen pula ialah orang yang cuba mengelak daripada berhubung dengan orang lain, mengelakkan keadaan di mana konflik boleh berlaku, tidak mengambil berat tentang pertikaian yang berlaku dan mempamerkan corak komunikasi dan tabiat yang berbeza. Assalamualaikum, nama saya Roslinda binti Johari, nombor matrik 275177.
Yang kedua adalah tahap familiarity sederhana, iaitu memahami konsep dan hubungan antara budaya. Dalam konteks perundingan dan komunikasi, budaya memainkan peranan penting dan saling mempunyai hubungan yang rapat. Setengah budaya adalah bersifat kumpulan jika dibandingkan dengan yang lain. Perbezaan budaya akan menjarakkan kita dengan orang lain. Oleh itu, kita perlu sentiasa peka dengan perbezaan budaya ini. Cara kita berkomunikasi, keadaan komunikasi, bahasa, gaya bahasa dan lenggok tubuh badan yang digunakan melambangkan budaya kita, iaitu nilai yang kita pegang. Kerana budaya berbeza, maka tingkah laku dalam komunikasi juga akan berbeza. Budaya terdiri daripada dua, iaitu budaya objektif dan budaya subjektif. So, apa itu budaya objektif? Adalah budaya luaran yang jelas ataupun yang kita boleh nampak. Contoh dia macam pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan sebagainya lah. Dan yang kedua adalah budaya subjektif, iaitu budaya subjektif ni adalah budaya dalaman yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Contoh dia macam kepercayaan dan nilai amalan yang mereka bawa daripada negara mereka. Menurut Hall, culture is communication, communication is culture. Apa yang cuba disampaikan adalah budaya terdiri daripada sebahagian perilaku kita dan komunikasi yang akan menentukan, memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya kita. Contohnya macam kita orang Malaysia, kita bercakap secara tersirat dan berbudi bahasa untuk menjaga hati dan perasaan orang lain supaya tidak terasa dengan apa yang kita cuba sampaikan. Dan ini adalah sangat berbeza dengan orang Amerika Syarikat. Contohnya, macam sekiranya mereka nak menolak ataupun tidak bersetuju dengan sesuatu perkara, mereka terus katakan tidak ataupun tak nak tanpa memikirkan perasaan kita. Mungkin perkara itu sangat kasar bagi kita, tetapi benda itu adalah satu perkara yang biasa bagi mereka. Mungkin sebab itu adalah budaya mereka. So, budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang timbal balik. Kita boleh, untuk mengatasi masalah tersebut, perbezaan budaya itu, kita mungkin boleh buat satu ataupun kita boleh fikirkan satu cara penyesuaian secara bersama supaya proses rundingan tu dapat dipersetujui dan kata sepakat dapat dicapai. Mungkin sebagai contoh kita boleh tanyalah dengan pihak di sebelah sana untuk bagaimana untuk kita mulakan rundingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Saya Muhammad Ashraf bin Hasmi, nombor metrik 275-037. Bahagian saya nak menerangkan tentang kepekaan kepada komunikasi bukan lisan atau lisan dan mencipta makna, iaitu membentuk pendekatan atau strategi bersama. Budaya juga ditunjukkan menerusi komunikasi verbal dan bukan verbal. Komunikasi bukan lisan atau lisan ini adalah komunikasi yang disalurkan secara bukan linguistik. Berikut merupakan beberapa perkara penting yang perlu dititik beratkan semasa komunikasi lisan dalam perundingan. Pertama, kronomik masa. Seseorang perunding perlu menepati masa seperti mengikut jadual dan hadir awal di tempat perbincangan. Hal ini kerana emosi perunding dipengaruhi oleh ketepatan masa seseorang. Kedua, proksimi, ruang dan jarak. Apabila manusia berkomunikasi, terdapat beberapa jarak
yang boleh dipilih oleh perunding, iaitu jarak hubungan, jarak awam, jarak sosial dan jarak peribadi. Pemilihan jenis jarak ni bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan seseorang perunding terhadap orang yang dia nak runding tu. Semakin akrab perunding dengan orang yang dia nak cakap tu, semakin dekat jarak dia akan gunakan untuk berunding lah. Ketiga, kinesik, iaitu posture dan pergerakan badan. Posture dan pergerakan badan seseorang memberi kesan ketara kepada orang yang bercakap. Contohnya, sekiranya seseorang perunding tu bosan, dia akan menguap dan bersandar. Itu menunjukkan dia tidak berminat lah dengan topik perundingan. Okey, yang keempat, rupa wajah. Rupa wajah memberi kesan ketara kepada orang yang bercakap. Contohnya, seorang perunding yang tersenyum dan mengangguk, kemungkinan menunjukkan dia setuju dengan apa yang perunding cakap dalam suatu perbincangan. Seterusnya, rupa diri perunding. Seseorang perunding juga perlu berpakaian kemas, bersih dan mengikut persesuaian tema lah. Seterusnya, sentuhan. Sentuhan boleh digunakan semasa komunikasi untuk menunjukkan keakraban sesuatu hubungan. Contohnya, yang kita dapat lihat contoh seperti Perdana Menteri kita bersalaman dengan Perdana Menteri luar. Itu menunjukkan hubungan negara kita dengan hubungan negara luar itu sesuatu yang akrab lah. Seterusnya, persekitaran. Persekitaran juga memainkan peranan yang penting, terutamanya iaitu pemilihan tempat untuk perunding. Tempat perundingan ni, kalau dia mengikut agenda, semakin baguslah. Sebab ia akan mempengaruhi perunding di dalam perbincangan. Seterusnya, ritual. Ritual ni perkara yang selalu dibuat sebelum perbincangan. Biasanya orang selalu bawa pergi tengok kawasan, pergi main golf. Ritual ni di antara taktik lah untuk menarik musuh perunding lah, untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, paralanguage. Paralanguage ni merupakan isyarat komunikasi bukan lisan vokal yang mempunyai beberapa pengelasan seperti nada suara seseorang, rhythm suara seseorang, dan kecepatan seorang itu bercakap semasa berunding. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Murizlan bin Ramli, nombor metrik 275076. Okey, ini membentangkan yang pertama ialah mengalah. Kaedah ini digunakan oleh perunding yang kurang mengambil berat tentang hasil yang akan mereka capai dan lebih mementingkan hasil pelanggan. Yang kedua, mengalah bukan berarti kalah. Tiga, dapat mengharmonikan hubungan dan perundingan yang bakal dirundingkan. Yang terakhir, walaupun taktik ini nampaknya mempunyai kelemahan tertentu, ia kadang-kadang boleh menjadi cara yang sangat berkesan untuk menipu pembangkang. Dalam arti kata lain, perundingan dapat dijalankan dengan harmoni tanpa ada apa konflik yang timbul
maka kerjasama yang berlaku akan berterusan dan berpanjangan. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Perunding yang menggunakan titik ini sering mempertimbangkan kedua-dua kepentingan mereka sendiri dan kepentingan pihak yang bertentangan. Beberapa pendekatan untuk menyelesaikan isu atau konflik, iaitu brainstorming, bermula bersama dan merangka, dan yang terakhir, soal selidik. Perundingan integratif bertujuan mencapai persetujuan dan menyelesaikan masalah secara bersama daripada mempersoalkan atau mencabar kedudukan pihak lain. Dalam konsep penyelesaian masalah juga, banyak perunding menggunakan konsep tawar-menawar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bawazi Zulhusmi bin Abdul Majid, nombor matrik 275047. Hari ini akan membentangkan tajuk 4 strategi komunikasi yang bersesuaian bagi mengurangkan perbezaan budaya. Isi saya yang ketiga adalah berkompromi. Perunding yang menggunakan taktik kompromi hanya berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka mahu sambil mengingati apa yang pihak lain akan dapat. Menurut Pruitt dan Rubin 1986, jika perunding mengamalkan sikap kompromi semasa rundingan, ini menunjukkan jika mereka tidak benar-benar berminat untuk mencari penyelesaian atau memenuhi keperluan seseorang. Kerjasama diperlukan dan bukannya persaingan di kedua-dua belah pihak. Kita mesti berhati-hati untuk jelas tentang apa yang kita inginkan, mengenali persamaan dan bertolak ansur dengan perbezaan. Menurut Lewicki et al. 2003, terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi dan komitmen. Kedua-dua pihak dalam rundingan berkongsi persepsi yang sama mengenai nasib mereka yang telah dikongsi yang diutamakan. Selain itu, kita boleh menggunakan taktik minta lebih supaya mereka dapat kurang. Taktik ini melibatkan meletakkan harga atau permintaan ke dalam fikiran pihak lain pada kadar yang lebih tinggi daripada apa yang mereka mahukan. Kebanyakan situasi jualan melibatkan penetapan harga yang tinggi supaya kita boleh menurunkan harga yang dikehendaki. Kita boleh menggunakan taktik ini apabila kita mempunyai matlamat yang sukar dicapai. Seterusnya saya akan membentangkan isi yang keempat, iaitu tidak bertindak. Tidak bertindak juga dikenali sebagai mengelak. Dengan teknik rundingan ini, perunding mahupun pihak lain tidak mengambil berat tentang keputusannya. Biasanya perunding pasif terkenal dengan taktik mengelak atau tidak bertindak. Biasanya perunding lebih suka berdiam diri bagi perunding yang menjaga hubungan baik semasa perundingan dan mengelakkan konflik berpanjangan akibat perbezaan budaya. Kebanyakan perunding akan cuba tidak bertindak dan mengelak untuk membuat sebarang keputusan. Tidak bertindak bukan bermaksud mengiyakan semua keputusan rundingan, tetapi perunding tidak mahu tergopoh-gapah dalam keperluan mendesak untuk mendapatkan sebarang keputusan. Mereka mahu mencari masa untuk membuat penyiasatan yang teliti bagi memberikan bukti dan pandangan yang lebih berkualiti dan berguna untuk dibentangkan kepada pihak rundingan pada masa yang tepat. Berdasarkan kepada perbincangan tentang strategi komunikasi dan perundingan antara budaya, beberapa kesimpulan boleh dibuat. Pertama, komunikasi dan perundingan saling berkait rapat antara satu sama lain. Ini dapat dilihat melalui tujuan akhir komunikasi dan perundingan, iaitu interaksi yang melibatkan tawar-menawar, yang akhirnya akan mewujudkan satu matlamat bersama berdasarkan kepada hasil yang akan diperolehi daripada sesuatu perundingan. Kedua, model perundingan yang dibincangkan menunjukkan setiap strategi perundingan yang digunakan pakai oleh perunding mempunyai implikasi terhadap gaya komunikasi yang akan digunakan oleh perunding dalam proses perundingan. Ketiga, hubungan antara komunikasi dan perundingan adalah dinamik, iaitu berubah mengikut kesesuaian dalam sesuatu perundingan. Akhir sekali, individu yang terlibat dalam sesuatu perundingan itu boleh mewakili ketuanya, kumpulan kerjanya atau organisasinya. Elemen penting dalam perundingan adalah keupayaan perunding untuk meyakinkan pihak lain tentang apa yang ingin mereka perolehi dalam perundingan tersebut. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.